بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali menyambung pengajian kitab kita secara fizikal. Setelah beberapa bulan kita adakan secara online. Apabila lama secara online ni tuan-puan, dia rasa selesa lah online. Dia duduk rumah saja, tak perlu berjalan. Dia nak keluar rumah tu dah rasa tak selesa dah. Tu dia, jangan lama sangat. Tapi kita alhamdulillah boleh sampai lagi. Baik, insyaAllah tuan-puan, kita kembali balik kepada perbincangan kita. Bagi tuan-puan yang mengikuti perbincangan kita dalam tajuk ataupun dalam kitab Muamalat, kita sedang bincang subtopik kecil ataupun kita panggil rukun. Rukun yang kedua. Jadi rukun jual beli ada 3 secara umum, ada 6 secara detail. Jadi ketiga-tiga rukun ini kita akan perincikan. Setiap satu rukun kita akan perincikan dari sudut terma dan syarat. Itu antara benda yang penting. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan bahawa implement kita, praktikal kita, tatbiq kita di lapangan memenuhi 16 syarat ataupun 16 terma dan syarat. Dalam kitab kita ni dia sebut 16 agak detail. Setengah kitab dia tak sampai 16. Dan ada juga kitab yang seperti Taqriratus Sadidah lebih daripada 16. Jadi tak penting angka, tapi poinnya sama sahaja. Jadi 6 rukun ni tuan-puan, detailnya ada 6 rukun ataupun umumnya ada 3. Ketiga-tiga rukun itu kita akan perincikan sebanyak 16 terma dan syarat. Barulah sah praktikal kita, praktikal jual beli kita ketika kita melakukan transaksi jual beli dalam sistem jual beli. Baik, yang pertama kita dah bincang, iaitu rukun yang pertama dia panggil sirah ataupun ijab dan qabul. Ada 6 syarat yang kita perlu akur atau perlu patuhi untuk pastikan bahawa perkataan ataupun lafaz ijab dan qabul kita ini memenuhi kehendak syarak. Yang kedua, rukun yang kedua yang kita bincang, kita akan sambung malam ni, iaitu syarat aqid ataupun dia panggil syarat pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual dia mempunyai syarat yang sama. Ijab dan qabul dia punya syarat yang sama. Maqudun alaih, benda ataupun barang dan price dan harga mempunyai syarat yang sama. Sebab itu dia combinekan. Penjual dan pembeli dia ada 5 syarat di dalam kitab kita ini. Ada 5 kriteria penjual dan pembeli yang dibenarkan oleh syarak untuk terlibat di dalam transaksi jual beli. Selain daripada 5 ini tuan-puan, tidak dibenarkan ataupun bahasa kita panggil tidak sah melakukan transaksi jual beli. Apabila tidak sah, kesan dia seperti mana selalu kita sebut, menyebabkan akad itu dipanggil akad yang fasidah. Apabila tidak sah, lahirlah kesan dia haram. Kesan yang keduanya
syarak tidak membenarkan untuk tasarruf ataupun untuk memiliki barang ataupun duit yang kita perolehi melalui transaksi yang tidak sah di sisi syarak. Tasarruf ini kita panggil apa? Tidak sah handle, urus, tak sah hebah, tak sah sedekah, tak sah hadiah, tak sah jual. Dia tidak dibenarkan oleh syarak untuk menguasai ataupun memiliki barang tersebut. Baik, ada 5 syarat. Kita akan sambung syarat keempat dan kelima malam ni. Yang pertamanya, yang paling penting, syarat penjual dan pembeli. Dia menjadi asas kepada 5 syarat ini, iaitu mestilah syarat yang pertama ini, penjual dan pembeli mesti tergolong dalam golongan ataupun kategori ahli tabarru' ataupun ahli tasarruf ataupun mutlaqun tasarruf. Dan 3 istilah, 3 terma. Dipanggil ahli tabarru', dipanggil ahli tasarruf dan juga dipanggil mutlaqut tasarruf. Apa dia 3-3 ini? Dia merujuk kepada orang yang dibenarkan oleh syarak untuk menguasai harta secara sendiri, tak perlu kepada wali dia yang handle. Dia sendiri dibenarkan oleh syarak untuk mengurus harta milik dia, tak perlu dia pas kepada wali dia. Siapa dia? Kita dah sebut ada 3 ciri, iaitu dia akil, dia baligh dan rasyid. Akil, baligh, rasyid. Ini penting, sebab tu lahirlah isu jual beli dalam mazhab Syafi'i. Ada kisah jual beli kanak-kanak, ada kisah jual beli orang gila, ada kisah jual beli orang yang bodoh, yang tidak tahu nilai harta. Dan ada satu lagi ataupun 2 lagi, orang yang muflis dan bankrupt. Ada kisah dia terlibat dalam transaksi jual beli ataupun dalam sektor ekonomi. Tak kisahlah dia nak pajak, nak gadai, nak jual, nak beli, nak pinjam, nak rahnun, nak gadai, bukan sahaja jual beli. Ini dia panggil ciri asas. Cuma bankrupt dengan muflis itu kita dah sebut sebelum daripada ini, dia ada syarat. Syarat apa dia? Dia mesti dibekukan aset dia oleh kerajaan. Barulah kita tak boleh terlibat dengan sistem ekonomi jual beli ataupun pinjam meminjam, pajak gadai dan sebagainya. Selagi mana kerajaan tak keluarkan list bankrupt dan muflis, sah kita berjual beli dengan orang bankrupt dan muflis. Inilah orang yang disebut di dalam syarak. Mereka ini, 2 ini, dia disyaratkan kerajaan menhajarkan aset mereka. Menhajar ni mana membekukan aset mereka. Apabila kerajaan buat keluar list bankrupt dan muflis, semua tidak boleh terlibat dengan mereka. Bukan soal kita, tapi orang lain pun semua tidak boleh terlibat dalam jual beli. Harta mereka itu dipindah kuasa mengurus oleh syarak kepada wali, dia. Adapun hajar secara auto dia panggil mahjurun alaih. Ada 5 orang yang dihajarkan. Ada 5 ciri kita dah sebut angka-angka bulan lepas ataupun minggu lepas. Angka 3, angka 4, angka 5 kan. Kita sebut angka minggu lepas. Sebab angka-angka tu dia agak penting tuan-tuan untuk kita tahu siapa yang orang yang dihajarkan oleh kerajaan dan auto. Dia ada 2 yang auto. Tak perlu kerajaan yang membekukan aset. Iaitu pertamanya kanak-kanak, yang keduanya orang gila, yang ketiganya, dia ada 3 yang detail. Yang 3-nya orang bodoh yang tak tahu nilai. Bukan bodoh yang biasa ni, kita panggil bodoh, tapi dia tahu nilai RM5 dengan 10. Cuba bagi kat dia, budak ni tak apa cerdik macam mana. Cuba bagi kat dia RM1 dengan 5, dia ambil 5. Dia tahu nilai, bodoh tak kerti mengaji je. Kita kalau nombor lah sekali, bodoh selalu, orang Kelantan panggil bodoh. Dia tak kata bodoh nampak standard sangat. Bodoh dia kata. Kira nombor dia lah sekali. Jangan dia bodoh pada nombor je. Maksudnya nombor lah tu dia mengaji je, tak pun nak boleh. Saja dia penyegan, tak apa rajin je. Tapi nombor angka nilai dia tahu. Maka ini sah jual beli. Kalau dia tak tahu nilai, 3 jenis ciri ni tuan-tuan, 3 kategori ni, dia auto. Maksud auto ni, syarak menhajarkan aset mereka secara langsung, tak perlu kerajaan hajar. Sebab tu kita tak boleh berjual beli dengan kanak-kanak, tak boleh berpinjam meminjam dengan kanak-kanak, tak boleh sewa menyewa dengan kanak-kanak, orang gila dan orang bodoh yang tidak tahu nilai. 3 golongan ini
harta mereka diurus oleh wali. Sebab tu insya-Allah kalau sempat tuan-puan, tajuk di belakang kita akan belajar pengurusan wali. Wali ni dia akan menguruskan, kena tahu cara nak handle harta orang lain. Macam kita tuan-tuan, setiap orang dia wali. Syarak dah bagi panduan dalam silibus muamalat. Ada tanggungjawab wali ni, ada peraturan yang syarak menetapkan. Sebab dia sebagai pengurus. Ada orang pengurus, dia menggunakan harta wali dia tanpa dibenarkan oleh syarak. Itu dia kena tahu bagaimana cara untuk handle harta anak-anak, harta orang gila dan harta orang bodoh. Dia naik kepada wali. Jadi wali nikah tuan-puan, dalam mazhab kita ada 41. Kalau waliul ma, dia ada 4 saja. Itu beza. Wali nikah banyak. 41 tu tak larat nak hafal juga. Tapi ada teknik hafal mudah 41. Kita duduk mengajar kuliah tu di surah Husna. Kita dalam proses nak bagi teknik menghafal, walaupun tak nak jadi qadi, sebagai info sahaja. Dia ada cara mudah untuk ingat 41 wali. Dan yang paling mudah tak perlu hafal yang waliul ma. Waliul ma ni ada 4 saja. Pertamanya bapa, yang kedua nenek ke atas, yang ketiganya adalah wasi, yang keempat adalah qadi. Qadi lah sekali. Qadi apa? Qadi daerah. Tu. Dalam pengurusan wali dia akan cerita tanggungjawab qadi daerah. Salah satu tanggungjawab dia mengurus harta anak yatim di dalam daerah dia. Sebab apa? Anak yatim tidak ada wali, waliul ma dia. Bapak dia dah mati, nenek dia dah tak ada, wasi tidak ada, last kali qadi. Sebab itu dalam Islam tuan-puan, sunat kalau kita ada anak yang kecil belum balik, sunat kita wasiatkan kepada siapa pun, isteri ataupun adik-beradik kita, kawan-kawan kita, sebagai wasi. Dia tak akan turun ke qadi. Wasiat pada isteri sebagai wasi yang tolong bayar zakat, tolong handle keperluan anak-anak menggunakan harta itu. Baik, kita terus tuan-puan, sambung. Malam ni sebab iklan dia lebih, kerana malam ni 2 yang terakhir dia mudah. 2 yang terakhir apa dia tuan-puan? Pertama saya sebut tadi, nak jual beli ni mesti orang yang ahli tabarruk. Yang kedua, syarat yang kedua, penjual dan pembeli tidak dibenarkan untuk memaksa mana-mana penjual atau pembeli untuk jual ataupun untuk beli. Tak boleh paksa. Paksaan yang tak sebenar. Yang ketiga kita dah sebut minggu lepas, apa dia? Syarat untuk membeli Quran ataupun hadis ataupun buku yang ada di dalamnya tulisan Quran ataupun tambahan yang khilaf, ataupun nama-nama malaikah, nama-nama nabi, kitab-kitab yang ada nama malaikah, dan kitab yang ada nama-nama para awliya Allah. 3 ni dia khilaf. Juga tidak sah untuk jual kepada orang kafir. Jadi syarat ketiga dengan keempat ni lebih hampir sama. Syarat ketiga, pembeli Quran ataupun pembeli hadis, pembeli buku yang ada di dalamnya tulisan Quran, disyaratkan mesti pembeli itu Islam. Tak sah jual beli kepada orang kafir. Dan yang keempat sama malam ni tuan-puan, sama juga, pembeli mesti Islam sekiranya kita nak jual hamba yang Islam. Dia mudah sebab kita tak ada hamba, jadi kita akan baca secara cepat sahaja sebagai info. Tapi kalau yang nombor 3 tu, Quran tu, tu kena tahulah. Mana tahu kita sebagai penjual, kita jual kepada orang kafir buku-buku agama yang ada di dalamnya Quran. Dia kena ilah dia kita dah sebut. Ilah dia, Islam tak membenarkan untuk pindah milik. Kan jual beli ni dia proses perpindahan milik. Untuk milik Quran yang mulia kepada orang kafir. Ilah dia kenapa? Kerana kemuliaan Al-Quran tidak dibenarkan untuk orang kafir milik. 2. Yang keempat, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yang keempat, hamba. Kalau nak beli hamba, juga syarat mesti pembeli itu, hamba Islam kita nak jual, mesti pembeli itu dia kena Islam. Kalau orang kafir nak beli hamba yang kita nak jual ini hamba Islam, maka tidak sah jual hamba Islam
kepada orang kafir. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, ataupun dalam kitab versi Jawi dia akan tulis sa. Alif, ba, ta, sa. Sa, orang yang membeli sahaya, yakni orang yang membeli saya. Sahaya tu saya lah. Orang yang membeli saya, yang Islam, saya tu ada dua. Ada saya yang Islam, ada saya yang kafir, ada saya yang murtad. Wal'iyadzubillah. Jadi syaratnya, saya yang Islam ataupun hamba yang Islam atau yang murtad juga sama, disyaratkan ianya pembeli itu mestilah Islam. Pembeli mesti Islam. Bahkan kalaulah dia sama dengan Quran ni, kalaulah kita dapati hamba Islam berada pada tangan orang kafir, wajib kepada orang Islam dia mempunyai harta yang lebih. Ni nak kepada orang Islam kaya. Nak kepada orang Islam yang kaya ketika itu untuk menyelamatkan hamba daripada berada pada tangan orang kafir. Kerana haram orang Islam berada di bawah pemerintahan ataupun kekuasaan orang kafir. Tak boleh. Begitu juga Quran. Kalau didapati ada Quran berada pada penjual yang kafir, wajib bagi orang Islam yang kaya, yang ada harta lebih, wajib dia selamatkan Quran yang berada pada tangan orang kafir dengan beli. Itu dia panggil jual belian wajib. Itu dia kena orang Islam yang kaya. Sebab itulah tokoh-tokoh sahabat, antara orang yang banyak menyelamatkan hamba daripada orang kafir, menembus hamba, ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni dia ada gelaran dia. As-Siddiq tu gelaran dia, dia ada gelaran dia ini orang yang paling banyak membebaskan hamba. Paling ramai membebaskan hamba, dialah yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang kaya. Cumanya tidak tidak di orang panggil wawarkan kekayaan Abu Bakar. Yang di-highlightkan dan yang diwawarkan ialah Abdurrahman bin Auf. Selain Abdurrahman bin Auf ni sebab apa dia ada nama, dia title dia jutawan? Sebab title dia diberi oleh Nabi, jutawan dia tu. Sebab tu dia diwawarkan. Sedangkan Abu Bakar juga jutawan, tapi tidak digembar-gemburkan. Kekayaan Abu Bakar tidak digembar-gemburkan. Hanya ditonjolkan Abu Bakar ini seorang yang banyak menghabiskan harta benda mereka untuk menebus hamba. Dan hamba yang ditebus oleh Abu Bakar nilainya tinggi, seperti Bilal bin Rabah, tinggi nilai. Sebab apa orang kafir market value? Sebab dia tak nak supaya orang Islam mampu membebaskan hamba. Tetapi inilah ketika itu orang Islam zaman Nabi ini dikuasai oleh teknokrat dan dikuasai oleh koprak-koprak yang jutawan. Sebab itu Islam cepat naik. Zaman kita hari ni ditwin oleh orang kafir, jangan jadi kaya. Bahaya. Takut kepada kaya, takut kepada harta. Itu dia punya minda yang telah disetting balik oleh penjajah. Orang kafir dia kata orang Islam ni kerja dia ibadat saja. Jangan gila harta. Gila harta dia tak buat ibadat. Abdurrahman bin Auf jutawan, Nabi gelar dia jutawan, tak pernah tinggal sembahyang jemaah di belakang Nabi. Cuma terlewat je kisah yang masyhur kan, sehingga dia jual kebun kurma dia. Terlewat, tak dapat takbiratul ula dengan Nabi. Tu je. Bukan lewat rakaat. Kita yang takut dunia ni, takut kata kaya ni, takut tak sampai ke masjid. Itu dia punya metos sahaja. Takut kepada wang, takut kepada harta. Ni bahaya minda yang telah dijajah oleh orang kafir. Kerana orang kafir baca rekod peradaban Islam, naik dengan apa dia? Naik dengan sistem ekonomi. Tengok bagaimana Bilal bin Rabah mahal tapi mampu bebaskan oleh
Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar ni di-highlightkan ataupun diwawarkan, ditonjolkan orang yang paling banyak menghabiskan harta untuk membebaskan hamba yang mahal. Kalaulah bukan hartawan, mana mungkin untuk membebaskan hamba yang mahal? Dia sanggup. Dia bukan deal harga, tuan-tuan. Ni cerita Abu Bakar. Abu Bakar minta supaya tuan hamba Bilal bin Rabah meletakkan berapa tinggi pun dia akan bayar. Kita ni nak beli barang kena deal dulu. Paling murah kita nak. Orang kaya ni dia tak tahu tengok harga. Dia nak berapa pun aku beli. Sebab bukan soal duit, yang penting dia nak nilai barang tu. Kita kena tengok harga dulu. Standard kita biasalah, kenalah ukur saiz di badan sendiri. Jangan masuk kedai tak tengok harga, dia bedal ikut dan tinggi, tiba-tiba buka duit apa? Tengok duit dalam bank tak cukup nak transfer. Kenapa? Kerana beg duit dia harga 23,000. Tengok Datuk Seri Vida pakai ni tu apa, handbag dia tu harga 23,000. Kancil lebih murah lagi pada beg Tan Sri, Datuk Seri Vida. 23,000. Biasa tu 23,000 tu. Sebab tu orang nak bagi hadiah, siapa berani bagi hadiah kepada Datuk Seri Vida? Kita nak bagi hadiah 3,000. Dia pakai hal standard 20,000 ke atas, tak bagi. Kalau sanggup bagi pun apa nama ni, boy dia je lah. Iqbal tu. Jangan, Iqbal tu kaya. Saya pun ambil tahu jugalah tuan. Kalau tak kaya Iqbal tu, dia tak sanggup nak tackle Datuk Seri Vida. Kemai-mai baju Datuk Seri Vida tu pun berapa ribu satu tu. Nak jadi laki dia jangan main-main. Kalau mampu boleh lah. Baik. Antara juga tokoh yang kaya, tuan-tuan. Tokoh kaya yang jadi khalifah. Ini kita tak nak ambil sahabat biasa, jadi khalifah. Yang pengganti Nabi juga tidak diwawarkan kekayaan dia, jutawan dia. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni, tuan-tuan, khalifah pengganti Nabi pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar orang biasa. Tapi bukan miskin. Orang yang bukan jutawan. Umar. Yang ketiganya Uthman bin Affan. Inilah orang yang kaya, lebih kaya daripada Abu Bakar. Kekayaan Uthman bin Affan lebih kaya daripada Abu Bakar menurut setengah pendapat. Dan Ali biasa. Dua khalifah ni, tuan-tuan, pengganti Nabi, dua orang kaya jutawan yang tidak diwawarkan, dan dua orang biasa, Ali dengan Umar. Itu orang biasa. Baik, itulah jadi tanggungjawab kepada orang Islam yang kaya. Kena kembali balik jadi orang Islam, kena jadi kaya. Maka tidak sah orang kafir membeli sahaya yang Islam atau yang murtad. Tak sah orang kafir, pembeli itu kafir. Dia beli, dia pembeli. Kita ni penjual, kita ni Islam, nak jual hamba kita Islam kepada orang kafir, tak sah. Ataupun hamba kita murtad, wal'iyadzubillah, juga tidak sah. Cuma dia ada khilaf sedikit murtad ni. Qaul mu'tamad mengatakan hamba walaupun murtad tetap tidak sah jual kepada orang kafir. Kenapa? Qaul mu'tamad mengikut pandangan mutaakhirin. Ulama mutaakhirin mengatakan walaupun dia kafir, tetapi tetap dia ada hubungan dengan Islam. Kerana Islam menuntut setiap saat supaya dia kembali kepada Islam. Itu dia panggil hubungan, dia panggil alaqah. Dia panggil hubungan dengan Islam masih ada. Tak sah. Tetapi pandangan dhaif yang diterjah oleh Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Rifa'i dalam mazhab kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan sah jual hamba yang murtad. Jadi kita ingat yang muktamad tidak sah. Kerana apa? Tak sah jual orang kafir, jual murtad. Dia dah beri ilah. Kerana masih ada lagi kaitannya, hubungannya dengan Islam. Ini qaul muktamad. Kecuali yang sah, tuan-puan, yang sah jual hamba ni, kecuali yang dibelinya, hamba yang dibelinya itu bapaknya sendiri atau anaknya sendiri. Yang keduanya, bapa dengan anak ini Muslim, iaitu sah beliannya. Ini dia pengecualian.
pengecualian kalau kita nak beli hamba secara umum, hamba mesti orang yang nak beli itu mesti Islam. Kalau nak jual hamba Islam dan hamba murtad. Melainkan ada satu isu yang Islam membenarkan untuk membeli hamba ataupun orang yang nak jual ini ataupun hamba ini boleh jual beli hamba sekiranya jual beli itu menyebabkan kepada merdeka hamba tu. Sah. Ini syarat benarkan. Sebab apa? Sebab kalau beli saja auto hamba itu merdeka. Macam mana situasi dia? Iaitu jual beli bapa dengan anak. Jadi undang-undang hamba ni tuan-tuan, dia ada satu tajuk khas, peraturan hamba dan Islam. Sistem perhambaan walaupun dikekalkan oleh syariat, sistem perhambaan ini dia sebelum Islam, sebelum Nabi ditabal jadi rasul, benda ni dah ada sistem perhambaan. Tetapi datangnya Nabi, dia mengekalkan sistem perhambaan, tetapi Nabi tambah baik peraturan. Antara peraturan yang ditetapkan oleh syarak, bapa tidak boleh menguasai anak dan anak tidak boleh menguasai bapa. Maksud menguasai ni tuan-puan, hamba ni status dia Islam ini dia ada dua level. Satu dia panggil merdeka. Bukan negara saja, kita di sisi Islam. Satu hur merdeka. Satu lagi dia panggil hamba. Bukan hamba Allah. Hamba kepada orang. Tuan kita siapa? Dia panggil Sayyid. Dalam kitab muamalat, kalau Sayyid itu tuan, bukan Nabi. Dalam bahasa umum, Sayyid itu gelaran Nabi. Tetapi dalam muamalat, kalau dia sebut Sayyidi, itu merujuk kepada tuan hamba. Tuan hamba. Tuan hamba Piramli, mana tuan hamba gelaran. Bahaya tuan hamba. Maksudnya, apa nama ini, kita nak memuliakan dia, gelaran dia. Dia tuan, tapi status dia hamba. Hamba apa? Hamba Tuhan. Jangan kata tuan hamba, jangan panggil tuan hamba kepada saya. Kenapa? Saya bukan hamba, saya merdeka. Bukan. Itu gelaran Piramli itu hamba Tuhan. Wahai tuan hamba, silakan masuk. Itu gelaran memuliakan, panggilan tuan. Hamba itu hamba Tuhan. Ini dah hamba kepada orang. Jadi apabila hamba kepada orang, tuan dia menguasai dia setiap juzuk diri dia ni. Bekerja tak dibayar. Bayar dia tidak boleh milik duit. Hamba harta tidak boleh milik. Yang memiliki duit ialah tuan dia. Ini dia punya peraturan hamba. Dan hamba dalam syarak tuan-puan ada dua. Hamba separuhnya binatang hukum. Bukan real orang lah. Dulu-dulu masa kecil saya tuan-puan, belum masuk belajar ni, apabila sebut hamba tak tahu hamba apa. Dia ingat hamba ni macam mana kita tak tahu. Hamba ni orang lah, cuma status hamba. Tetapi dari segi syarak, separuhnya binatang, separuhnya manusia. Peraturan dia. Kenapa separuh binatang? Sebab itu sah dijual beli hamba. Hukum dia itu nisbah hukum, bukan real. Nisbah hukum separuhnya binatang, dia ini dianggap sebagai harta. Tetapi kita yang merdeka tak sah jual beli. Sebab itu tidak sah jual beli organ. Jual beli organ manusia tuan-puan, pemerdagangan organ manusia, walaupun akta kita larang, memang realiti yang sebenarnya syarak melarang jual beli organ. Melainkan kontemporari, mazhab ulama kontemporari ada mengatakan harus menghadiahkan organ kepada orang lain. Tetapi qaul mazhab kita dia tidak ada, bukan qaul mu'tamad. Mazhab kita memang dia ketat tidak sah hadiahkan organ kita kepada orang lain, tak sah. Kenapa? Karena kita ini bukan harta benda dan kita tidak memiliki diri kita. Kalau kita memiliki diri kita, kita sah hadiah diri kita kepada orang lain. Sah hadiah mata kita kepada orang lain. Sah hadiah telinga kita kepada orang lain. Sah hadiah buah pinggan kita kepada orang lain. Tapi oleh kerana bukan milik kita, dia milik auto, milik Allah Ta'ala, maka tak sah kita menghadiahkan organ, menghadiahkan buah pinggan kepada orang lain. Cuma mazhab lain boleh.
Itu dipanggil ulama contemporary. Dalam mazhab Maliki boleh. Baik saya tahu. Mazhab ulama contemporary itu maksud dia tuan-puan, dia mengambil mazhab lain. Okey, hukum manusia, sebab tu dia ada peraturan ketat. Kita bela dia, pelihara dia, hamba ni dia ada peraturan ketat. Wajib nafkah kepada dia. Tu peraturan manusia. Sama nafkah anak dengan isteri dan hamba, sama. Sama layanan isteri terhadap hamba, sama. Layan isteri, kita layan hamba, sama. Itu dia punya peraturan yang ketat, yang diubah dalam, dia ditambah baik dalam sistem perhambaan Islam. Kecuali yang dibelinya itu bapaknya sendiri. Baik. Apabila dia beli bapak dia tuan-puan, kita dah tahu kalau kita nak jual, mesti jual kepada orang Islam. Tak boleh jual kepada orang kafir. Tiba-tiba orang kafir ni nak beli bapak dia. Kenapa? Kerana kalau jual bapak kepada pembeli ni orang kafir, anak dia masih kafir, tapi bapak dah peluk Islam. Jadi anak dia ni cuba nak beli bapak dia supaya nak duduk sekali dengan dia. Boleh dah kita jual? Jawab dia sah jual. Kenapa? Kerana jual kepada anak dia auto merdeka. Seolah-olah kita merdekakan dengan tanpa bayaran. Tapi oleh kerana kita beli dulu dia ni, tapi dia tak nak masuk Islam. Kita beli kafir. Kalau kita orang Islam beli hamba kafir, sah. Ni yang kata nak cara Islam ni, dia pembeli. Apabila datang nak beli pada kita orang anak dia tapi masih kafir, bolehkah tidak jual beli bapak kepada dia? Jawab dia boleh. Kenapa? Pengecualian. Kalaulah anak dengan bapak, anak yang nak jadi pembeli ini masih kafir, asalnya tak sah beli jual kepada dia. Tapi kalau bapak dia sendiri, sah jual. Dia tanya, tuan, saya nak beli bapak saya, berapa puluh ribu? Oh, bapak dia, kita kata bapak ni mahal, saya beli dulu mahal. Saya beli dulu 10k, kalau nak juga saya nak jual 30k. Dia sanggup beli kerana bapak dia. Maka apabila kita beli saja, kita jual saja bapak dia kepada dia, auto merdeka bapak dia. Jadi Islam yang merdeka. Sah. Begitu juga anak, sama saja. Kalau anak beli bapak, sama. Kalau bapak beli anak, sama. Bapak dia masih kafir, dia nak beli anak dia yang Islam berada pada tangan kita, kita jual kepada dia, sah. Kenapa? Auto anak dia ini jadi merdeka. Itu pengecualian. Last kali tuan-puan, sebelum kita solat Isyak, ini tajuk yang terakhir, mudah saja yang ini. Dan yang kelima, syarat yang kelima. Jadi kesimpulan tuan-puan, syarat yang ketiga, keempat, dia mesti pembeli itu Islam, bukan penjual. Pembeli itu Islam. Kalau nak beli Quran, syarat keempat, mesti pembeli itu Islam. Yang kelima, kalau pembeli nak beli hamba Islam, mesti pembeli itu Islam. Pembeli itu Islam, mudah saja. Yang kelima, dia ada 5 saja syarat orang dia nak berjual ataupun orang yang nak jadi penjual dan pembeli, 5 syarat sahaja. Sebelum tu tuan-puan, biasa selalu banyak saya terima soalan, boleh tak kita berurus niaga dengan orang kafir? Ini soalan yang banyak tanya. Jawab dia tuan-puan, berurus niaga ataupun terlibat di dalam sistem ekonomi apapun, apabila sebut ekonomi ataupun muamalah, dia umum. Jual beli, pajak gadai, pinjam meminjam, sewa menyewa, jawab dia tuan-puan, harus sama sahaja berinteraksi dengan orang kafir, dengan orang Islam dalam muamalah, sama. Maksud sama ni, syarat inilah yang diguna pakai, bukan syarat tambahan, tidak. Syarat yang sama. Kalaulah dia orang kafir tapi bukan kanak-kanak, dia dah balik, dia dah akil, dan dia rasyid. Sebab itu syarat, tuan-tuan perhati, syarat ni, syarat penjual pembeli, tidak ada yang Islam. Dia tak syaratkan Islam. Dia tak syarat penjual dan pembeli mesti Islam. Tak. Cuma syarat pembeli Islam itu hanya 2. Hanya untuk membeli Quran dan untuk menjual hamba yang Islam. Adapun jual barang lain tak disyaratkan, sama saja. Tuan-tuan nak pergi beli kedai orang non-Muslim, kedai Cina, jual apa dia? Apa pun jual. Jual makanan, sah. Beli makanan, beli buah-buahan yang dijual oleh orang kafir. Syarat dia sama. Dia mesti ikut peraturan. Kalau dia tak nak ijab kabul,
mesti kita pilih akad yang kedua, iaitu bai'ul mu'attah. Tak nak pilih bai'ul mu'attah, pilihan yang ketiga, iaitu pilihan yang terakhir dalam mazhab kita, boleh juga kita pilih hebah. Ada 4 yang keempat lain kali kita akan sebut, iaitu hebah bisawabi. Kenapa? Karena al-kafiruna yukhatibuna bi furu'in syar'iyyah. Ini dalil dia. Al-kafiruna, orang-orang kafir ini, yukhatibuna, diarahkan, diperintahkan oleh syarak dengan perintah apa? Bi furu'in syar'iyyah, dengan perintah syarak. Bukan orang Islam saja yang kena solat, yang kena puasa, zakat, haji dan kena ikut peraturan muamalah. Orang kafir pun kena juga. Cuma kalau dia ikut tanpa dia mengucap kalimah syahadah, tidak ada pahala apa pun. Kerana pahala itu mesti dia terima dulu, mesti dia beriman dulu, barulah dia melaksanakan furu'un syar'iyyah. Nak ceritanya tuan-puan, jangan kita anggap orang kafir tak semayang okey, orang kafir tak ikut peraturan muamalah okey, orang kafir terlibat dengan riba okey, sama dia terlibat dengan riba haram, dia jual beli tak sah juga haram. Sebab itu di akhirat kelak dia dihukumkan dua. Satu hukuman kerana tak beriman kepada Allah, yang kedua hukuman kerana meninggalkan furu'un syar'iyyah. Baik. Yang kelima, disyaratkan juga pada orang yang hendak membeli senjata. Ni dia kita tak terlibat. Jangan. Ataupun alat perang. Bahawa ia nak beli senjata tu bukan daripada kafir harbi, sekalipun kafir harbi itu ada perjanjian keamanan, walaupun dia harbi tetapi dia musta'man. Ini kafir harbi je kategori yang musta'man. Musta'man ni dia kena ada orang yang berani jamin. Ada kafir luar masuk negara kita, tuan-puan, pelancong masuk negara kita, level dia, kategori dia ni harbi musta'man, dibenarkan masuk dalam kerajaan Islam. Tetapi kena ada orang yang recommend, orang yang berani, yang sanggup mengatakan bahawa dia ini orang kafir tetapi dia aman, tidak akan melakukan sebaran pencerobohan dan sebagainya di dalam negara Islam. Barulah diberi visa kepada dia. Ada orang yang recommend. Jadi pelancong-pelancong tu dipanggil musta'man. Cuma ni cerita asal ni tuan-tuan. Jadi asal dianya, kalaulah kita ni negara Islam, dia adalah akad musta'man ni, kita hari ni tidak ada akad lah. Kafir ni tuan-tuan, nak nama harbi zimmi, dia kena ada akad. Tapi kita dah tak ada akad kerajaan kita. Jadi biasalah semua tu mengikut hukum syarak. Semua itu dari segi hakikinya, bukan zahir. Dari segi hakiki dia ini harbi, tapi zahirnya dia tak harbilah. Melainkan dia akan bangkan secara terbuka, itu harbi secara zahir. Walaupun dia tidak ada akad, dia tak akad harbi. Maksud akad harbi ni, nak jadi zimmi ni kena akad. Kalaulah dia tak berani akad, bermakna dia auto jadi harbi, sebab dia tak berani akad. Kita ekspreskan tuan-tuan, dah masuk insya. Nak jual senjata ini, syarat dia jangan harbi, tak syarat Islam. Jangan kafir harbi. Kalau kafir zimmi, dalam kerajaan kita sah jual senjata. Sah kita nak jual pistol kepada dia, alat senjata-senjata berbahaya, sah. Oh, ada lagi beduk. Baik. Ataupun alat peran, bukan senjata saja, alat peran pun sama. Kereta kebal, ataupun alat peran. Tak baik. Dia bak alat senjata ni jangan bimbang tu kan. Kita yang ambil daripada orang kafir. Yang ni tak ada masalah ni. Tapi kalau kita pakar menyediakan alat peran yang canggih, kita tak boleh jual kepada orang kafir yang harbi. Kenapa? Kerana kerajaan Islam dia jaga. Kerana orang akan menggunakan senjata balik untuk menyerang balik kerajaan Islam. Dan bukan kafir zimmi. Kafir zimmi tak boleh, tapi kafir zimmi di luar negara lain. Kafir zimmi ni negara lain, bukan zimmi kita. Kita Malaysia. Zimmi ni mana? Zimmi Thailand, contoh sajalah. Maka tak boleh jual kepada kafir zimmi Thailand.
yang di luar negeri, maka tidak sah dijual senjata kepada mereka itu. Saya cuba ekspreskan tuan-tuan. Ya, kalau ikutkan detail juga ni, tapi kita ekspreskan sebab dia agak kurang praktikal kita sebagai ilmu saja. Sah dijual senjata kepada kafir zimmi yang dalam negara kita sah. Selama apa? Selama tiada diketahui, kita tak tahu yang ia zimmi dalam negara ini menjadi perkakas kepada kafir harbi. Ini menjadi tali baru kepada harbi. Tapi kalau kita tahu zimmi dan negara kita ada hubungan dengan luar, hubungan dengan orang yang panggil pekafir harbi yang cuba untuk nak menguasai negara kita, itu tak boleh. Demikian juga sah dijual senjata, sah kepada penderhaka burah. Ni pun tak sebab saya nak sebut tuan-tuan. Burah ni ada 3 syarat. Dia nak hukum burah ni bukan senang lah. Dulu kita pernah kecoh negara kita nak isu burah. Jadi kita kena tahu betul tak isu itu burah. Kalau betul, dialah burah. Burah ni kepada burah, walaupun dia ni penderhaka kepada kerajaan, dia cuba untuk lawan kerajaan, tetapi walaupun sah, haram dijual kepada mereka. Haram saja, dipanggil sah jual beli tapi haram. Jika haram tu disangka ia mereka tu buat merompok dengan senjata itu. Kalaulah burah tu digunakan untuk merompok, burah ni orang penderhaka kepada kerajaan Islam, iaitu dia Islam. Yang keduanya ialah dia melawan kerajaan yang total melaksanakan peraturan Islam. Yang ketiganya, burah ini mesti diketuai oleh seorang ulama yang mahir. Burah, B-U-G-H-A-H, burah. Dia diketuai oleh ulama. Burah ni kalau kita dia tak ada ulama pun, dia tak boleh panggil burah, tak boleh panggil dia ni penderhaka. Dia satu lagi nak panggil dia penderhaka kepada kerajaan Islam ni, mesti kerajaan itu telah melaksanakan Islam, baru boleh panggil dia itu burah. Kenapa dia lawan kerajaan Islam? Sedangkan kerajaan Islam dah buat dah perfect dah. Muamalat dah buat cara Islam, penuh muamalat cara Islam, jual beli cara Islam, pajak gadai cara Islam, pinjam meminjam cara Islam, sewa cara Islam. Itu dia panggil ekonomi Islam, bukan perbankan saja. Jadi kita sekarang ni qadar kemampuan kerajaan hari ini qadar kemampuan dia, perbankan Islam, satu juzuk daripada ilmu muamalah. Sedangkan ilmu muamalah luas, mula jual beli. Dia kena pastikan rakyat mengikut peraturan jual beli yang sebenar, jangan budaya. Kena wawarkan, kena hebohkan, kembali balik kepada muamalah secara keseluruhannya. Jadi muamalah cara Islam, hudud tu tuan-tuan, one of all Inggeris, sebahagian daripada sistem undang-undang. Dia dengan tuan-tuan aja dia keluar Inggerisnya. Di surah lain dia tak keluar bahasa Inggeris. Walaupun Inggeris broken, doesn't matter. Tapi yang panggil Inggeris tu tak Inggeris lah kan. Saya pensyarah saya dulu tuan-tuan, Inggeris dia, tapi tak ada seorang pun gelak. Pensyarah daripada Kazakhstan, dia datang kerajaan UAE pinjam, lepas tu apa, UUM pinjam daripada UAE. Memang Inggeris dia grammar okey lah, tapi dia punya pronunciation dia tu kita kena perhati, tak faham. Tapi tak ada siapa pun gelak. Hebat pensyarah ni, memang dia prof. Tapi prof pun kalau mari daripada Kazakhstan tu lebih teruk. Kita ni bunyi slang sikit dah tak bagus dah bahasa Inggeris kita kan. Wallahu a'lam tuan-tuan, insya-Allah lain kali. Kalau ada soalan tuan-tuan lain kali kita tuan-tuan tanya lain kali, sebab kita baru-baru buka ni kan, kita tak nak lama lagi. Kita baru-baru buka. Insya-Allah akan datang tu mungkin kita boleh dalam 40 minit ke 50 minit kan. Ini pun dah 40 minit dah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.